Selamat petang, salam sejahtera. Ramai orang nak tahu apa jadi kepada Rosmah selepas beliau didapati bersalah terhadap 3 pertuduhan menerima rasuah. Aku nak kongsi dengan kamu semua. Ini adalah berita sah daripada mahkamah. Apa jadi terhadap Rosmah selepas didapati bersalah? Rosmah tak pengsan, tetapi dia menangis teresak-esak ketika beliau membaca atau bercakap selepas diberi peluang. Rosmah mengatakan bahawa Rosmah adalah mangsa dalam kes ini. Tepat 3.20 petang tadi, Rosmah Mansur mendakwa dia adalah mangsa dalam kes projek solar hibrid dan pihak yang benar-benar bersalah masih lagi bebas pada masa ini. Yang menjadi persoalan dalam benak aku ketika membacakan keputusan ini ialah mengapa Rosmah tidak panggil orang yang masih bebas itu untuk beliau menanggung salah itu? Kenapa Rosmah yang pula tanggung? Itu menjadi persoalan. Dia juga berharap mahkamah dapat memberi belas ihsan kepadanya sebagai seorang manusia. Apa yang berlaku kepada saya boleh berlaku kepada Anda, anak Anda, cucu Anda. Kemudian saya mangsa dalam semua ini, kata Rosmah lagi. Kenapa dahulu melakukannya, tidak pula terfikir perkara itu? Anda telah lakukannya kepada suami saya dan Anda mahu keluarga saya menderita, kata Rosmah lagi. Tolong ambil kira saya yang menggantikan peranan ketua keluarga, katanya dengan teresak-esak. Suaminya, Najib Razak, kini menjalani hukuman penjara 12 tahun bagi kes rasuah SRC Internasional berjumlah Rm42 juta. Rosmah juga mendakwa beliau tidak ambil 1 sen pun. Sudah didapati bersalah, masih lagi mempertahan diri, tak ambil 1 sen pun. Tak apalah, Rosmah telah didapati bersalah, apapun yang dikatakan, fakta sudah tidak menyebelahinya. Rosmah Mansur dalam tangisannya berkata, dia tidak pernah mengambil walau 1 sen daripada projek solar hibrid. 1 sen pun tidak ada, katanya. Iyalah kan, mahkamah telah tentukan, mahkamah telah mendapati salah. Itu semua boleh disangkal melalui fakta. Begitu juga dengan jutaan dana untuk permata dan badan amal dan kebajikan tenaga istri-istri menteri dan timbalan menteri bakti, katanya lagi. Rosmah pada pukul 3.14 petang menangis dengan tidak dapat gagal menahan air mata ketika bercakap di mahkamah hari ini. Rosmah berkata dia amat sedih dengan keputusan hari ini, tetapi menghormati keputusan yang telah dibuat mahkamah itu. Katanya lagi, dia sentiasa memberitahu peguamnya untuk hanya bercakap benar seperti mana dia mengajar perkara yang sama kepada anak-anaknya. Dalam penghujahan sebelum itu, peguam kepada Rosmah yang memohon supaya hukuman Rosmah diringankan, menyatakan beberapa hujah untuk supaya hukuman Rosmah diringankan dengan mengatakan bahawa Rosmah lah yang menubuhkan permata. Peguam Jarjit Singh berkata Rosmah Mansur telah melakukan apa yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana istri Perdana Menteri sebelum ini, yaitu menubuhkan program Pusat Anak Permata Negara Permata. Dia berkata program itu adalah buah fikiran Rosmah dan diiktiraf di dalam dan luar negara atas peranannya dalam mendidik kanak-kanak. Selain daripada itu, peguam Rosmah juga mengatakan Rosmah berjasa kepada negara, terutamanya kanak-kanak. Peguam Jarjit Singh dalam hujahannya untuk hukuman yang lebih ringan berkata Rosmah Mansur telah memberikan banyak sumbangan kepada negara dan rakyat, terutama kanak-kanak. Jarjit berkata, pendakwaan telah bergantung kepada keterangan bekas pembantunya Rizal Mansur yang didakwanya sebagai seorang yang mengaku dirinya korup dan menjadi saksi pendakwaan untuk menyelamatkan dirinya. Aku hairan kenapa Rizal Mansur pula yang sekarang ini menjadi sasaran. Walau bagaimanapun, yang agak menyedihkan dan menyayat hati aku adalah apabila selepas didapati bersalah Rosmah gagal menahan air mata dan pihak pendakwaan pula memohon perkara yang aku rasa tak apalah, Rosmah bertabahlah. Pendakwaan mohon hukuman maksimum.
Bukannya diringankan, tetapi pendakwaan mohon supaya hukuman yang diberikan kepada Rosma adalah hukuman yang maksimum. Ini sebabnya, jangan dulu kau nilai kenapa pendakwaan seperti tidak berhati perut. Inilah sebabnya pendakwaan mohon hukuman maksimum. Selepas kau dengar ini, mungkin kau akan bersetuju. Pada pukul 3.26 petang tadi, Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sriram memohon Mahkamah memberikan hukuman maksimum atau hampir maksimum terhadap Rosma. Sriram yang merupakan bekas hakim Mahkamah Persekutuan berkata, setiap 3 pertuduhan terhadap Rosma membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai rasuah. Jadi kalau rasuahnya 100 juta dikali dengan 5 kali, itu akan bernilai 500 juta. 500 juta tuh kalau dalam bentuk hukuman penjara agak-agaknya berapa? Karena kalau Najib dia hanya perlu bayar 210 juta pun perlu. Kalau dia tidak dapat bayar, dia perlu dipenjara 5 tahun tambahan. Berapakah pula kalau 500 juta? Nah, kalau 500 juta mungkin 10 tahun kok. Tapi adakah mahkamah akan menurunkan atau meringankan hukuman untuk Rosma? Karena bagi setiap kesalahan ini Rosma boleh dipenjara 20 tahun. Jadi kalau tiga-tiganya 20 tahun dan tidak dijalankan serentak, 60 tahun, bosku. Selain daripada itu, Sriram juga berkata, hukuman maksimum itu diberikan bagi menghantar message kepada semua pihak yang mungkin berisiko melakukan kesalahan sama, bahwa rasuah adalah sesuatu yang memudaratkan dan perlu dibenteras. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gopal Sriram ini. Bukan hukumannya yang aku setuju, tetapi hujahan Gopal Sriram bahwa hukuman yang berat harus diberikan karena supaya menghantar message yang tepat kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berisiko terlibat dalam isu rasuah, supaya mereka faham jangan lakukan kesalahan itu. Kerana kesalahan rasuah bukan saja boleh memudaratkan negara, tetapi juga boleh memudaratkan keluarga anda. Seperti yang telah dikatakan oleh Rosma, beliau memohon supaya dipertimbangkan diringankan hukuman, kerana beliau kata, tolong ambil kira saya yang menggantikan peranan ketua keluarga sekarang, katanya selepas Najib masuk penjara. Jadi ingatlah, seperti yang Rosma cakap, selepas anda bersalah, keluarga juga akan terlibat. Sekian dulu untuk kali ini. Itulah yang berlaku selepas keputusan sah diumumkan di Mahkamah Tinggi. Apa terjadi pada Rosma? Rosma menangis teresak-esak dan beliau mengatakan beliau tidak pernah mengambil 1 sen pun duit yang dikatakan itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.